Dah. Nak sorok dah. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa dengan pengikut dan ahli-ahli pencari jati diri Melayu Taning sekalian. Jadi alhamdulillah, setelah kita cuti buat sementara 2 minggu baca sejarah kita, dengan kerana beberapa sebab dah lepas dah. Jadi pada malam ni alhamdulillah kita banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita masih lagi selamat, dan saya masih lagi selamat dan sihat untuk boleh menyambungkan lagi baca sejarah kita. Pada malam ni adalah EP yang ke-18 dengan tajuk yang sangat menarik sekali, iaitu tajuk yang ke-18 adalah tajuk Raja Hijau. Raja Hijau selaku sultanah ataupun raja perempuan, Raja Tino pertama yang naik ngetah kerajaan Taning kita. Kalau kita tengok ke dalam adat Melayu ataupun adat Islam sendiri pun, orang Tino ni dia tak ada dalam sistem untuk naik jadi raja ataupun pemerintah tertinggi dalam dunia Melayu ataupun dunia Islam pun tak ada catat. Tapi kalau kita tengok dalam sejarah Islam pun pernah ada pemimpin perempuan. Contohnya Puteri Balqis zaman Nabi Sulaiman. Dan setelah habisnya zaman Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat, Sayyidina Ali, maka ada pula satu kumpulan iaitu dipimpin oleh Siti Aisyah, isteri Rasulullah. Maka di tanah Melayu kita juga ni, selain pada Taning, ada jugalah dalam sejarah yang mana catat, ada di Aceh, ada di Palembang, ada di Ternate, Maluku, dan Taning kita, dan tempat-tempat lain lagi Kelantan sendiri pun ada. Tapi Taning kita ni pelik sikit pelik sikit, dengan kerana orang Tino ni naik jadi raja ni bukan seorang. Orang Tino naik jadi raja ni bukan seorang. Walaupun Raja Hijau dan naik jadi raja tu dengan kerana darurah, tapi lepas pada Raja Hijau naik itu, maka disambungkan pula oleh adik dia Raja Biru, sambung pula adik dia hak bosu Raja Ungu, dan juga sambungkan lagi oleh anak Raja Ungu, iaitu Raja Kuning. Apatah lagi lepas pada tu, zaman dinasti Kelantan pula yang metah Taning tu, ada pula 3 orang perempuan Raja Mas Kelantan, Raja Mas Cayam, dan juga Raja Ni Dewi. Hok naik ngetah Taning pula dengan masa pendek-pendek. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita
sambung ke kita hikayat Patani muka 28. Dah, yang mana sebelum badan ni kita duk dengar dah salah silah hikayat riwayat bahawa berlakunya berdarah dalam istana Kota Nilam Taning kita tu di antara anak-anak raja lelaki. Dah, hak mula-mulanya Patik Siam dengan Raja Bambang. Lepas tu mari pula Raja Bahdur dengan Raja Bima. Budak-budak belakang tak sampai umur lagi dah. Mati kena bunuh oleh menteri yang nama Seri Amarat dengan Seri Amat Palawan yang cocok lagi. Maka kita nak sambung terus dah. Muka 28, Bismillahirrahmanirrahim. Antara berapa bulan peracau kerajaan itu. Peracau tu merujuk kepada Raja Hijau. Dulu ia pakai istilah peracau juga, iaitu bahasa Sanskrit dah. Kerajaan itu, maka bendahara pun bermohon mudik ke Sai, berjanji 3 hari juga hendak hilir. Pada masa tu dah. Sebab apabila habis orang jantan, jadi kata taning kita tu hera-hera. Siapa ngapak tahun tak boleh latih siapa lagi nak naik di raja. Raja negeri pula haluh-haluh tu ramai. Ada dalam kalangan 42 utik. Lepas tu raja yang paling hebat sekali atau yang beken sekali, yang paling power sekali pada masa tu adalah Raja Sai. Sebab dia kuat 2 tamnek. Dia pegang 2 posisi. Jadi raja lagi dan juga jadi bendahara lagi, iaitu bendahara Raja Sai. Maka adat raja dulu ni, kalau siapa-siapa naik jadi raja dah tu, fok-fok raja negeri haluh-haluh tu, dia kena mari mengadap. Kena mari mengadap raja untuk melambangkan ketaatan. Ketaatan bahawa tunduk kepala kepada raja. Maka dalam kitab hikayat ni dia sebut hak besar, hak sekalinya, hak penting sekalinya. Dia kata setelah raja peracau Raja Hijau ni naik takhta, maka bermohon mudik ke Sai, berjanji 3 hari juga hendak hilir. Biasa ni Raja Sai ni, Raja Sai duk Telubel ni kena naik mari mengadap ke Raja Petani. Maka bendahara pun mudik. Syahdan, bendahara mudik itu datang kepada 7 hari. Dan 10 hari itu pun tiada juga bendahara hilir. Lagu mana biasanya orang Sai nak mari di Gresik ni 3 hari saja sampai. Jalan mari dah ataupun naik perahu. Tapi 3 hari sampai 7 hari sampai 10 hari pun bendahara Sai ni tak mari lagi. Macam mana? Tak mari lagi, tak masuk main ngadak hari lagi. Katakan jadi lagu tu ada orang mari sembah, mari lapor, mari royak kepada raja lah, kepada Raja Hijau. Katakan bendahara itu duduk menghimpunkan segala menteri hulu balang dan rakyat hendak durhaka ke bawah duli tuanku. Dan orang yang minum air kebal di atas bukit Sai itu ada 40 yang tiada dimakan oleh senjata. Oh ni. Tubik berita lagu ning lah. Tubik berita lagu ning, ada orang mari mengadu pada raja. Ni asbabnya bendahara Raja Sai tak bagi mengadap kepada Raja Hijau di Gresik ni. Sebab bendahara Raja Sai ni duk hipung orang, segala menteri, segala hulu balai, segala rakyat untuk nak deraka. Deraka ni kalau bahasa Sia ni dia panggil kebut. Nak rata pahang lah, nak guling kerajaan lah. Mudah kata. Ni sebab dia tak mari ni 3 hari. Golek 3 hari kena sapa dah lah. Ni 3 hari tak sapa, 7 hari tak sapa, 10 hari tak sapa lagi. Lepas tu dia tambahkan lagi, selain pada hipung menteri, hipung hulu balai, hipung rakyat nak deraka pada istana, dan juga dia kata ada pula orang yang minum air kebal
di atas Bukit Sai itu ada 40 orang pula minum air kebal. Air kebal ni pasal air kebal apa ni tiket nak masuk, bedil nak masuk tu lah. Di mana? Minum air kebal di atas Bukit Sai itu. Bukit Sai. Tiada dimakan oleh senjata tu. Fok hodok di Sai. Dia mau berita ni berita angin. Berita angin sama dengan berita COVID learning ni mudah kata. Berita COVID ni teruk juga. Maka peracau pun tersenyum mendengar sembah orang itu. Sewaktu pun tiada apa titahnya. Khabar itu pun masyhurlah. Jadi orang mai royak ke Raja Hijada, kata bendahara Raja Sai tu hipung orang, hipung hulu balik, hipung menteri. Lepas tu ada 40 orang pula tu minum air kebal, bedil tak masuk tiket, tak masuk tas Bukit Sai. Jadi Raja Hijau ni senyum saja. Ni royak tu Raja Hijau ni. Kemah dia ni. Senyum saja tak kata apa. Sedekah khabar kata bendahara Raja Sai nak masuk mari serai pusat kerajaan ni sebar rata. Orang tahu belakang. Tapi raja senyum saja. Bukit Sai ni duduk mana? Bukit Sai ni zaman dulu ni merojokkan kepada Bukit Budo. Dia merojokkan Bukit Budo ni orang Bukit Sai. Bukit Sai ni bukit hok pala Bukit Budo, dia panggil Bukit Sai, iaitu duk ko Pajera bukan sama mujung jamu rene ko satu tu drame di Bukit Sai panggil. Hatta antara berapa hari maka bendahara pun hilirlah dengan rakyatnya. Ada barang 5,000. Mari sungguh dah tak berapa hari lepas 10 hari lah tu. Bendahara Raja Sai ni pun mari sungguh dah lah. Nah hulu balai menteri rakyat dia mari banyak mana 5,000. Masuk mengadap raja lagu mana mari 5,000. Okey dah tu. 5,000. Arakian maka dipersembahkan orang mengatakan bendahara sudah sampai ke Tabeh. Ada orang mari lapor pula beraja. Kata mari dah weh, sampai Tabeh dah. Dah sampai Tabeh. Raja Sai mari sampai Tabeh dah. Sebab biasa je sampai Tabeh orang nak lapor. Sampai di Jamu orang nak lapor. Sebab ia jadi point-point benteng tani. Tabeh tu hak cerak. Siapa tabeh tu orang mari lapor kepada Raja Etan ni dah. Maka peracau pun tunduk sewaktu pun tiada apa titahnya. Jadi orang royak tu mari 5,000 redah ni bendahara Raja Sai ni mari siapa tabeh dah ni. Raja Hijau tak kata apa-apa lagi. Senyum senyap senyum biasa yo. Tak ada atas, tak ada kamsang apa lagi. Tak ada kata apa lagi. Aku mana syahadan selang 2 hari maka dipersembahkan orang pula mengatakan bendahara sudah sampai ke Tabeh. 2 hari pula orang mari royak pula ke raja. Orang mari lapor pula ke raja kata siapa Tabeh dah ni. 2 kali. Raja nak aku mana? Biasanya kalau musuh mari ni kena tagih dah lah. Musuh mari kena tagih serai. Sebab taning ni biasa dia tak serai lah. Dia tak pergi dalam rumah. Habis dalam jarah taning ni, taning dia tak jong pergi dalam rumah panggil. Kalau kawasan taning dia tak pergi. Kalau kos musuh belah le atas mari, dia nak pergi di Gelong Gajah tempat dia. Gelong Gajah, Pia Sebaya, Cenok. Kalau belah lain ni dia jaga pergi mana, banyak nak pergi ngasi ye ke atas. Di got pak tu kok cerak oleh kita sebut di Gelong Gajah, di Pia Sebaya dan juga di Cenok.
di sepadan jenuh. 3-4 ni hok cerak dia pergi tempat pergi dia. Dah. Jadi apabila main royak 2 kali dah sampai ditabah, pada masa itu seorang pun tiada segala menteri hulu balang masuk bersembahkan barang pekerjaan bendahara itu ke bawah duli peracau. Bos apa kata siapa tabah dah tu, semua hulu. Nah, ada orang masuk. Ada betul pada? Tak apa. Tak tahu benar dia tu baca malam Selasa ni. Nah. Jadi apabila tak ada siapa mari dah ni dah. Siapa ditapah tak ada siapa mari duk apa pula lah ke gajah hijau nak buat aku mana dah. Setelah peracau mendengar sembah orang itu, maka peracau pun bertitah kepada bentara suruh memanggil kelang. Dah. Boy yang lagu tu dah, gajah hijau pun suruh orang pergi panggil gajah kelang. Dah, gajah kelang. Maka bentara pun menyuruh hamba raja menjunjungkan titah peracau itu kepada kelang. Kelang ni satu jabatan juga. Dah, kelang ni. Gajah hijau sebut hatta orang lagi suruh pergi panggil gajah kelang. Setelah sampai hamba raja itu, maka segala titah itu pun dijunjungkan kepada kelang. Pesuruh raja pergi jumpa kelang ataupun raja kelang, lepas tu goyak semua hak raja hijau suruh dia raja kelang. Maka kata kelang, kelang tu kata guano, raja kelang kata guano. Kelang ni apa? Kelang ni mana? Kelang tu keler tu. Dah. Keler dekat kene tu. Dah. Kelang kata guano. Sembahkanlah ke bawah duli peracau. Katakan patik itu, empunya sembah ke bawah duli, harapkan ampun beribu-ribu ampun, kerana patik itu lagi demam tiada boleh mengadap. Ni boleh gajah kelang pun takut juga ni. Pia-pia pun takut kok gajah sai ni, gajah tubel. Sebab genah sikit pada gajah tani, gajah tubel. Dah, gajah tubel ni jangan. Dah. Tani orang tino naik pula. Gajah hijau panggil gajah kelang, gajah kelang pun pesai klik kepada pesuruh raja hijau tadi. Suruh klik oyak ke gajah hijau kata dia demi. Demi. Tu dia. Suruh oyak kata demi. Dah. Ya, demi tiada boleh menghadap. Arakian, maka hamba raja itu pun kembali menyampaikan sembah kelang itu kepada bentara. Dek, orang hak suruh ni pun, hak kena suruh raja ni, ambil hak raja kelang goyak tadi kata demi tak boleh masuk menghadap, klik goyak ke bentara. Bentara ni orang kanik. Dek, orang kanik, orang kiri raja. Dek. Maka bentara pun segera berdatang sembah ke bawah duli peracau seperti sembah kelang itu. Ini dia pasal orang tani. Dia kalau tak berani gapo nak goyak ni dia setangga pesek. Ni ada orang tani. Mun goyak ke dia tu dah ku tak wani goyak. Yo ni pun nak goyak ke dia ni. Dia jadi setangga tu panggil sistem orang tani tu lama-lama dah lagu tu. Jadi bentara goyak ke raja lagu tu lah. Dah. Setelah peracau mendengar sembah bentara itu, maka titah peracau. Beraja hijau dengan lagu tu dah daripada bentara, hok dengar daripada suruh heria goyak ke raja kelang tadi. Maka raja hijau katakan, dah. Jangankan segala menteri pegawai yang lain pula akan mari. Datangkan kelang anak emas paduka marhum lagi, beta panggil tiada mahu datang. Kecil hati lah dia tu. Dia tu janganlah menteri-menteri lain lagi pun nak mari cari kula kuning. Nak mari cari kula kuning supaya raja sai nak mari serai itulah. Dah. Datangkan kelang dia bakit. Datangkan kelang anak emas paduka marhum
Mana terkelang ni besok duk ngetoh, besok duk begai jawab teh jame pokku lagi lah. Mudah tu. Pok dia tu Sultan Mansur lagi. Ni. Yo pakai. Anak emas paduka marhum lagi beta panggil tiada mahu datang. Tu biasa yang kata ni. Deh, kalau nak ajak siapa tak boleh mari ni pakai orang tua lagi, pakai mak pok lagi. Deh. Deh. Arakian. Maka hamba raja itu pun mempersembahkan pula, mengatakan bendahara sudah sampai ke Kedir. Ada orang mari lapor pula ke raja weh. Kata bendahara tu mari sampai Kedir dah. Sampai Kedir. Dekat mana lah sampai Kedir tu. Lakah ketak, lakah sungai situ ke masuk kisah. Jadi menteri-menteri lain ni takut lakah. Sebab kata tak ada dia mari jumpa Raja Hijab, panggil Kelang, Raja Kelai mari tak, Raja Kelai pun tak mari goyak kata demik, tak berani lakah nak tepuh Raja Sai. Sore dia Raja Hijab. Wah ke mana dah. Dia mau nak mari dah ni. Raja Keluban nak mari dah, nak rubuk takta lah mengikut berita ni. Sampai Kedir dah. Dan pada masa itu seorang pun segala menteri hulu balang tiada di balai rung. Pada masa tu tiba bunyi khabar kata bendahara Raja Sai mari sampai di getok Kedir dah tu, seorang pun tak ada menteri hulu balai duk sekali Raja Hijab tu. Habis tahu duk mana. Melindung diri dah lah. Dah. Dan yang ada di pengadapan itu hanyalah bentara kedua dan Mahat Biduanda dan segala hamba raja tapakan juga. Hak ada siapa? Hak ada hanya bentara. Bentara ni orang apa kali sesia panggil Mahat Lek. Orang kiri, orang kanan. Kalau zaman Raja Hijab ni siapa? Wan Jaharullah. Deh. Wan Jaharullah dengan Along In. Anak Tok Guru, anak Syekh cucu Syekh Syafiuddin, anak Syekh Syafiuddin dengan anak Hura Pegu. Dah dua orang tu. Ni orang rapat semua lah tok setia pada raja. Pagi kita nak royak dulu bakar dia mau ni hidup mana. Ni hidup mana? Dia mau ni tok setia sungguh. Tak halang lah panggil kata. Tapi menteri-menteri lain dia bukan halang sangat. Dah, tapi dengan sebab takut ni politik duk tak stabil ni, bendahara Sai nak mari ni demo pun kena mundur lah. Dah. Takut tak padan dengan demo lawan bendahara. Walaupun Raja Hijab ni adalah raja pun, raja besar kerajaan etan ni. Dah. Lepas tu ada Mahat Biduanda. Mahat Biduanda ni pok askar dia, askar istana. Dah. Lepas tu fok ngasuh raja, fok hamba hok rapat dengan raja lah ada. Arakian, maka disembahkan orang bendahara menyeberang jambatan. Orang mari lapor pula. Sosok lah dia mari lapor, nak kuda mari lapor. Mari lapor tadi, mari lapor ditabeh 2 kali. Dapat tabeh dah. Lepas tu mari lapor pula kata duduk di Kedah Kedir. Banyak orang mari lapor pula kata lakoh dah jambatan Kedir. Lakoh Kedah Kedir mari dah. Tu 5,000 orang mari decide. Maka bendahara pun berhenti seketika mendengar bunyi nobat palu-paluan pada waktu Jumaat itu. Bolakah dah tu bendahara bunyi nobat. Nobat. Nobat ni gene raja. Yo orang lain tak boleh dah. Yo ada tak banyak ni dalam apa yang kita dalam perlembagaan tani ada 11 karakter untuk raja. Abang kata dalam undang-undang tani kita. Deh. 3 perkara tu hak penting dah daulat raja sultan mempunyai kuasa yang mutlak. Daulah ini daulah raja tu 3 perkara. Lepas tu ada bahasa di raja, warna di raja, nobat di raja. Tu adalah deh bahasa raja, warna raja, nobat raja ni alat malu raja. Berbunyi alat lagu ni kena berhenti start. Waktu Jumaat tu, dah bunyi lagu ni biasanya raja nak baik, raja nak pergi mana-mana ni, raja bergerak tu bunyilah alat ni. Ya abang kata 6 kebun parit kalau orang putih.
Bunyi ketak kita nak berlarak tu lah. Bunyi depan lagi. Nobat di raja ni ada cara palu dia nak meh-meh sunat silat, nak meh-meh tari nari lagu tu. Setelah sudah, maka bendahara pun berjalan masuklah. Habis bunyi suara nobat palu raja tu, maka bendahara pun masuk terus dalam kota. Hatta maka peracau pun segera memakai baju hijau dan berselendang mala-mala beremas warna kekuningan, lalu berangkat keluar ke balai rom. Bendahara masuk tu dengan askar dia 5,000 kan masuk ke istana tanding dah. Tapi pada masa tu Raja Hijau ni tupik tunggu dah luar. Dengan melalui dia pakai baju hijau. Baju cat warna hijau, lepas tu selindar dia ni cat emas warna kuning. Selindar. Dah. Kalau dia nak tengok baju ni, wallah itu masya-Allah sungguh. Pada bulan banyak bulan dah kita sudah temu ataupun ada orang sipil baju selendang raja hijau, raja biru, raja ungu, raja kuning cukup. Duk kok kawasan nak sebut kampung tak apa dah, tapi dekat taning tu, kat taning tu pak warna cukup jumpa dah saya kita tengok sendiri dengan mata. Masya-Allah sungguh. Selendang raja hijau pun ada cukup ketat. Dah. Demo baru waktu tubik ke. Dah. Ambil raja-raja warna-warna bodoh tubik banyak lah ni. Dah. Tubik dah selendang dia tu. Tengok dah dengan mata. Jadi berselendang mala-mala beremas warna bentara kedua memikul pedang berjalan dahulu. Bentara yang dua orang tadi tu dah. Duk depan raja, jalan di depan raja dulu, lepas tu bawa pedang raja. Hak ni kita duk cari ni pedang raja duk mana. Dah. Pedang dua bilah ni. Hak bentara dia ni orang kiri orang kanan dia bawa ke depan ni. Dah duk depan raja. Supaya belarak tu lah. Dan dari belakang segala dayang itu dan Mahat Biduanda hamba Mahat Biduanda hamba raja tapakkan sekalian mengiringkan. Bawa belakang Raja Hijau tu pula ada dengan dayang-dayang. Dayang-dayang ni puak gunik-gunik. Dah, gunik-gunik orang istana bakal turun yak berderet mari belakang dengan pakaian yang lengkap. Dengan cukup genap. Dah. Maka peracau pun sampailah ke tangga ruang itu. Potube jalan mari balai rong, Raja Hijau mari sapa di tangga nak naik kota. Maka peracau pun berdiri di bendul tangga itu dan bentara kedua pun turun berdiri kepada anak tangga yang di bawah sekali memikul pedang kiri kanan tangga itu. Raja tu baik mari duduk diri di tangga mula-mula. Bentara dia awak pedang raja tu duduk depan ni. Anak tangga bawah dua orang duduk tunggu dah foksai masuk. Dah. Kita gambar foksai masuk kota. Raja duduk tunggu di depan dah. Maka Mahat Biduanda dan hamba raja sekalian itu pun turun duduk ke halaman balai rong itu. Fak gunik-gunik daya-daya. Deh Mahat Biduanda. Dek, hamba-hamba raja semua tu pakat duk tunggu dah di balai rong derek. Lekat Raja Hijau. Aku mana ni dek. Maka pada tatkala itu bendahara pun sudah masuk pintu wang istana, maka berjalan hendak naik ke balai rong. Masuk sampai dalai dah. Masuk sampai dalai dah menuju gi ke balai rong. Dah, kita tengok ni nak berlaku pun. Setelah bendahara sampai ke hadapan tangga ruang itu, maka peracau pun mengambil selendang pada tubuhnya. Bawa mari sampai depan. Dah, sampai depan. Raja Hijau duk tunggu. Tak tangga. Bentara dia kiri kanan, wak pedang dia duk depan dia dua orang. Belakang ni dengan gunik-gunik dayang-dayang hamba dia panggil.
Bendahara Raja Salim ibu ke mai kali dengan menteri hulu balai duk sepakat dengan dia. Mari duk depan. Duk semuka lagu ni dah. Deh, muka depan ni dah. Maka gajah hijau tadi dia ambil selindar dia. Duk ikat di tubuh dia, selindar kuning dia tadi dah. Ambil selindar dia buat lagu mana? Maka dilemparkannya kepada bendahara. Ambil selindar dia ni. Dah. Dia selindar ni lempar pah. Lempar pergi kepada bendahara. Dah. Lempar pergi ke bendahara. Maka segera disambut oleh bendahara. Lempar pah pergi ke bendahara. Bendahara sambut pop. Selalu dah. Selindar dia. Sambut pergi halu dah. Dibelitkannya pada kepalanya. Ke mana nak buat? Dah. Bawa Raja Hijau lempar pah selindar dia. Selindar pun panjang ni ya. Tak panjang sangat dah. Kau selindar kot ni. Dah, selindar raja lagi. Selindar. Dah. Baju dia hijau, selindar dia kuning mak. Dia pecah selindar dia, lepas. Pah pergi, dia dah tahan nak tangga dah. Lepas pergi, maka bendahara sai pun sambut, ambil kain, baru kepala. Baru kepala halu dah. Baru kepala tu lagu mana tu? Istilah tu. Apa makna lagu tu dah? Baru kepala lalu dah. Maka segera disambut oleh bendahara, dibelitkannya pada kepalanya. Belit kepala setelah sudah bendahara memakai serban itu. Pakai serban lah. Pakai serban itu, maka bendahara pun mengunus keris dari pinggangnya, diletakkan ke tanah. Kita dah berhutang nak mari buat turun dah Raja Hijau. Sebab Raja Sai pula nak naik. Kalau pada masa tu Raja Sai buat lagu tu sungguh. Dah, masuk pergi buat turun Raja Sriwangsa, maka kerajaan Taning ni tukar Raja Wong dah lah. Tukar kerajaan diboleh pergi kepada Fort Selindung Bayu. Panggil Fort Kerajaan Sai. Sai Singasari Selindung Bayu. Fort Raja Telubeng. Tapi bawa Raja Hijau buat lagu tu, dia ambil kain balut kepala, ambil selindar Raja Hijau supaya selubeng dah lah balut kepala. Maka dia mengunus keris, ambil keris duk pinggir. Cabut keris, letak atas tanah, depan mata, depan muka. Dah. Tak depan atas tanah. Dah. Ambil keris dari pinggangnya, diletakkan ke tanah. Maka bendahara pun bertelut di bumi, menjunjung duli prajau 3 kali berturut-turut. Maka bertelut di bumi ini makna tak lutut, bukan sujud, lutut duduk atas bumi, lepas tu mempersembahkan raja 3 kali. Orang Taning ni dia tak adat raja dia buat tanya gitu ya. Ampun tuanku 3 kali. Lagu ni ya, tak buat ini. Dia kalau siang ni macam tu dah. Taning dia akik tangan saja. Pop. Tak. Pop. 3 kali. Tu dia. Lagu tu dah 3 kali. 3 kali. Wi kepada raja dah 3 kali berturut-turut. Syahadan, tak kala bendahara bangkit daripada menjunjung duli itu, maka bendahara pun menyembah pula seraya bertitah. Raja pun dah menjunjung duli, bangkit daripada menjunjung duli itu, dia bangun, dia bangkit bangun daripada tak lutut tanah tu. Maka bendahara pun sebut pergi kepada Raja Hijau, daulat tuanku bertambah-tambah daulat saadat duli tuanku di atas takhta kerajaan yang maha mulia. Tu dia sebut pergi. Berbunyi lagu ni dah ke? Jelas adalah kata Raja Sai nak mari serai sungguh tu. Bukan sebuah berita nging tu lah. Dah. Daulat tuanku dia kata. Bertambah-tambah daulat saadat duli tuanku di atas takhta kerajaan yang maha mulia. Ni perkataan dia daripada Raja Sai dah. Maka bendahara pun menyembah pula, lalu berjalan kembali berhenti di Takeh. Sudah semua lagu tu, klik dia berhenti di Takeh. Dia berhenti di Takeh.
Dan peracau pun berangkat masuk ke istana. Gajah hijau pun mundur klik masuk istana. Habis cerita. Ni yang main kata berita ni. Berita ni kata Raja Sai, Raja Keluben nak mari serai. Tapi ketika Raja Hijau naik jadi naik takhta di raja tu, semua menteri tak setuju belaka. Tak setuju belaka. Walaupun ulama pada masa tu wi Raja Hijau naik itu sebab darurah. Seperti hak dulu yang sebut darurah. Sebab habis anak jantan semua ni, maka bunyi khabar kata 40,000 orang Raja Ayutthaya tak askar bagi 20,000, campur dengan lega pula 20 untuk nak mari seretan ni. Sebab apa? Sebab siasat sudah dah bahawa hak kata berlaku bunuhnya antara anak-anak lelaki tu oleh Raja Bambang bunuh Patik Siam, maka Bambang pun mati, Seri Amar Pahlawan Seri Amrat lari klik lega. Mari kali yang kedua pula Patik Bahadur kena bunuh oleh Bima, Seri Amar Pahlawan cocok. Siasat dah ketika Raja Hijau naik, Seri Amrat dengan Seri Amar Pahlawan adalah orang yang sudah beli oleh Raja Asia Ayutthaya. Beli dah untuk nak pergi kacau. Buat kacau pun oleh tak tertera bagi, tak ada raja, tak ada orang mengetah. Kalau tak ada orang mengetah, orang Tino nak naik tak ada dalam adab. Tak biasalah kita. Lepas tu ketika tu ulama kata Tino ke Tino lah naik. Sebab kalau ambil Raja Keluben, Raja Jering, Raja Jamu, jamu tak jam, nocik tak jam, jala lagi, beruah lagi, kelabur lagi, remeh lagi, jala lagi, banyak lagi fok bakar besar-besar. Sebab kalau taning ni pusat besar, sultan yang panggil. Lepas tu bakar sedarah dengan taning ni, walaupun taning luar, Jering abang dia raja muda. Posisi dia, tamning dia. Jering dia duduk jering dalam. Jering pergi sungai dekat balon. Jering. Jamu ni baru. Ya apa pindah tu. Lepas tu kalau mari lek ni, nocik. Duduk dekat sungai baru. Nocik. Bakar sedarah dengan kisik ni. Dia bakar sama-sama Seri Wangsa. Juga Jalo Seri Wangsa. Bawa mari lakuh Bukit Tabeh ni, dia duduk bawah taning juga. Raja negeri juga, tapi dia bakar Sai. Dia bukan Seri Wangsa, Sai. Bawa pergi ke dalam ni Raja Remang. Bawa pergi ke dalam ni Raja Legeh suku. Lagu itulah untuk mengelak takut berlaku gubuk takhta pokok raja negeri loh banyak ni, maka naik dulu hijau. Sementara darurah. Lepas tu kena hati amel molek turun. Hijau pun naik. Bawa hijau naik dah ni, hak kata semua main ngadak. Dia main ngadak, main lapor pada raja. Saya tak mari 3 hari. Dalam masa 3 hari tak mari tu bukan dah lah. Ni kata bunyi khabar kata nak beripung Menteri Hulu Balai nak main serai. Menteri lain pun bakal senyap habis sebab takut Raja Sai. Sebab Raja Sai dia pergi jawatan bendahara lagi. Dia ada askara di bawah dia. Buat Sai tu. Tapi bukan supaya kata lah. Bukan supaya kata tu. Jadi dia mari dah pun Raja hijau lepas ni. Sebenarnya dia ada ni perkataan Raja Hijau lagi. Dalam kitab hikayat tak sebut, tapi dalam kitab tarikh sejarah kerajaan Melayu Patani ni ada sebut. Jadi Raja Hijau waktu baik berkata pesin nyanyi lagu. Nyanyi lagu ni supaya apabila Raja Sai dengan dah ni, iaitu bakit tu nenek. Bangkit tu nenek. Mudah kata apa yang muka nak ambil nak mari merebut. Sedekah mu bersama dengan pokku, dengan tu nenekku hawak kerajaan ni Seri Wangsa. Hak tu wah pelemah orang jatuh. Kalau orang ada tino ada bini dah macam tu dia bakit misalnya. Orang tino dia bakit. Para istilah kata ni pun dia boleh pakai. Bakit orang tua, bakit tu nenek. Kalau mu ingatlah orang tua aku dulu ni ataupun melupa ke dulu. Mopok kita ni baik, gini dia boleh pakai. Kalau tengok istilah. Lepas tu bakit banyak kita tengok kaki. Kata lagu anda. Ketika Raja Hijau jumpa dengan hang tuah bersilat, tarik kerih. Apabila jumpa pula dengan Raja Kali yang Raja Kuning. Raja Kuning serak pula jumpa dengan Raja Kali.
Mari lek nu juga aja kali nu mari lek keluber juga. Oh ni pun mari lek keluber. Dia wak tak kena pos sikit mari selalu dah keluber. Ya, mari bukan tu mari nak jatuh, mari nak menanya. Dia pasti orang sai tu deh. Dia nak ngatur kepo deh. Sepuluh pehel tu deh, ngaji dah ke. Dah. Tu dia dah. Kita sambung ke lagi. Masa tak banyak dah ni. Dah. Arakian. Pada malam itu semuanya segala menteri hulu balang sai berhimpun menghadap bendahara dengan takutnya. Dah. Fok bendahara Raja Sai ni dah pakat mari. Dah pakat mari jumpa bendahara Raja Sai dengan perasaan takut. Perasaan takut. Maka sembah segala mereka itu. Bakat kecek lagi. Bagaimana tuanku perbuat yang demikian? Habislah hamba tuanku sekalian ini ditumpas orang, dan anak yang dalam perut ibunya pun tiadakan di hidupnya. Oh gitu lalu. Kok saya takut dah. Orang tu buat lagu ni. Dia kata, bagaimana tuanku perbuat yang demikian? Geno rajaku buat lagu ni. Habislah hamba tuanku sekalian ini ditumpas orang. Habis lagu ni. Tumpah makan dia mobil lagu ni. Dan anak yang dalam perut ibunya pun tiadakan di hidupnya. Bimeh pada waktu. Apa yang anak-anak dalam perut pun habis demo ni. Dah sebab yo pesek adat kami dulu ni, siapa drakor kepada raja biasa yo bunuh pui. Walaupun Islam dah pun, tapi adat-adat tu yo kokoh habis lah dulu, yo makan habis ke rumah. Lagu tu yo adat dulu, seperti mana kerajaan lain hok bukan Islam dekat kita duk guna lagu tu, atau orang panggil cek cuakuk. Habis korek bunuh habis. Tak boleh pak makan nak. Tak boleh nak makan mak, tak boleh mak makan kakak adik makan habis. Makan lagu tu. Tu perangai pasal adat dulu. Duk bunuh kepala ni. Tapi kita sebab Islam suku-suku lah. Pak anak-anak orang lain-lain. Tapi kalau bagi orang lain contoh seperti ye ke lagu tu, dia sebab dia duk guna adat lagi. Apa kita tengok Burma, Laos, Vietnam, orang hok duk guna adat dulu ke, dia panggil dia bakit habis keluarga. Bakit habis keluarga. Kalau lepas tu dia pun tengok kita orang Melayu lagu tu. Apa anak super belaka tu setiap keluarga. Dia tengok betul sebab dia ada mindset, dia panggil konsep back pasal adat dulu. Sedekah adat dulu memang lagu tu, tani pun lagu tu. Tapi buat kita kau ngaji agama kau banyak ni, dia kau ajar kita kata suku Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, ada beradik apa, ada saudara pun lain-lain. Lagu tu lah contohnya. Maka apabila tanya dah lagu tu dah, stres benar sikit, kepala benar lah tanya lagu tu. Maka bendahara pun tertawa mendengar kata segala mereka itu. Bendahara Raja saya suka tertawa ni, suka bunyi suara. Bukan senyum saja. Tertawa ni hehehe. Dah hehehe lagi, hahaha ke. Dah. Maka kata bendahara jawab ke mana dengan fok menteri duk kriak dah tu. Dah. Jangan tuan-tuan sekalian takut. Jangan takut. Ada segala raja-raja tiada mengubahkan barang yang sudah dititahkan itu. Dia kata, ada segala raja dia tak ubah. Ada raja tak ubah. Lagu tu lah ada raja. Ni habis segala pesing bakar raja dia tak berubah. Dia ada pesing bakar raja lagu tu tak berubah, dia kata. Seperti mana apa ni? Tiada mengubahkan barang yang sudah dititahkan itu. Tak ubah supaya kata tu. Maka sembah sekalian mereka itu. Fok menteri hulu balik sai ni, fok nama itu ben tanya lagi. Pada masa itu tiada hamba tuanku lihat bentara menjunjungkan titah percau kepada tuanku. Dia kata, kau duk berlaku kejadian tu ke? Dia tak hamba semua ni tak ada nampak. Orang raja hijau, puak-puak raja hijau tu kata apa dia? Tak ada bisa sebut apa dia. Dah. Pakuk mana lah. Tu aku kata ada raja tak berubah supaya kata tu.
Ha, lagu mana dah? Ha, you tak faham lagi tu. Ha. Maka kata bendahara ni bendahara Raja Sai lah, kata ke mana? Kata klik ke mana? Kerana sudah peracau minta nyawa kepada beta. Dia kata, kerana Gajah Hijau ni minta nyawa kat kuda. Oh, istilah lepas kai bermaknanya Gajah Hijau minta nyawa. Tak kecek. Tak kena kecek. Minta nyawa lepas kai, pak, minta nyawa. Tapi orang tani dulu you tak kecek pada hala sore bini. Hala bagi ataupun hala gapo-gapo saja tu, peh dah kata gapo. Ah, tu peh dah kata gapo. Tak kena berkecek. Ha ni hok Gajah Sai, bendahara Gajah Sai kata, Gajah Hijau ni minta nyawa ke aku dah. Ha, melalui lepas kain tu. Nah. Maka sembah segala mereka itu pada masa mana peracau minta nyawa kepada tuanku itu. Duk tanya lagi. Masa mana? Kok kata Gajah Hijau tu minta nyawa kepada tuanku Gajah Sai. Arakian. Maka bendahara pun suka tertawa melihat segala menteri hulu balang itu sangat takut. Ya kau suka. Gajah Sai ni kau suka menteri dia bakal tanya lagu tu. Tanya sebab takut tu dah. Suka ke lagi. Tanya ke mana yang kita tanya tu. Kau mana? Hok Gajah Hijau kata minta nyawa tu. Tu dah. Maka bendahara pun mengambil serban dari kepalanya serta katanya. Ni bendahara tadi ambil serban atas kepala dia. Ambil serban atas kepala dia kata koyak. Kata. Inilah tanda peracau itu minta nyawa kepada beta. Masakan beta semua tuan-tuan sekalian. Masakan beta sama tuan-tuan sekalian. Ni. Kau hata minta nyawa ni. Kau kuduk kali ngapa omong lah ni. Kau yang bila pakai milik aku ni. Ni dah ni minta nyawa kat aku ni. Lagu tu. Nah. Maka segala mereka itu pun baharulah suka hatinya mendengar sabda bendahara itu. Baru suka. Pak Menteri Hulu Balai pun baru suka. Baru suka kata, oh gitu maksudnya. Tak faham. Dah tak faham. Ni baru faham lah. Dengan perbuatan demikian hok Gajah Hijau duk main dengan bendahara Raja Sai. Setelah keesokan harinya, maka bendahara pun mudik ke Sai. Tiadalah hilir lagi. Mari esok ke hok kejadian tu, bendahara Raja Sai pun mudik klik ke negeri Sai dia. Tak mari-mari dah lah. Dan peracau dimakzulkan pun tiada. Dan bendahara dipanggil hilir pun tiada. Dan bendahara itulah dipanggil orang bendahara kayu kelat. Ni jadi bendahara Sai mari tadi tu orang panggil dianya bendahara kayu kelat. Bendahara kayu kelat. Dia mari di negeri Sai ni. Tu. Syahadan adapun segala pekerjaan Seri Amar Pahlawan. Ni mari dah. Ni nak masuk hal siasat dah ni. Dengan Raja Bima itu semuanya diketahui oleh peracau. Ni hok jelas ni. Kata adapun segala pekerjaan hok Seri Amar Pahlawan ataupun belum pada tu berseri amarat, dah semuanya diketahui oleh peracau, diketahui oleh Gajah Hijau. Lagu mana yang tahu dah? Oleh Gajah Hijau. Jadi Gajah Hijau siasat, pesak, terosok, cek gimari Seri Amarat dengan Seri Amar Pahlawan ni Gajah lega upah dah. Iaitu mari pada Kamsang Gajah Ayutthaya. Suruh mari buat huru-huru lagu ni kita ni. Habis itulah lepas pada tu, apabila Gajah Hijau naik jadi Gajah lepas pada dia pulak lama, dia buat sistem pemerintah hektar ni semula.
Maka dalam jabatan taning ada jabatan bendahara, Temenggung, Laksmana, Syahbana, Menteri Agama dan juga Pertahanan Negeri, bahagia ketenteraan kah untuk orang asli taning saja dan tak benawi kepada orang luar taning. Maknanya bahagia Kalahung, bahagia Mahathai. Mahathai apa? Bahagia Kelahung, bahagia tentera, iaitu bahagia Laksmana, bahagia Temenggung, bahagia Pertahanan Negeri, kena wikoda orang asli taning, atau orang dalam lingkungan kerajaan taning ni. Orang hok mari luar pada taning tak boleh wi. Mari pada Goa, mari pada Lega, mari pada kok lain tak boleh wi. Kau untuk orang taning seperti Malaysia ke? Daripada menteri luar negeri tukah untuk orang Melayu, orang bangsa Tamil ke bangsa Cina tak boleh. Taning pun lagu tu. Dah. Asli taning lagu mana? Kita bila kata sebelah barat bersempadan dengan Bukit Pisau. Bukit Pisau ni di Rusia bagi konmik lah ni. Ambil juga di bandar Bantrap. Panjang gi sampai sana Natui, sampai Pekok. Bayo Nawi tiba cenok ni lek taning lah. Gisuk sapa di sebelah Tenai, dia panggil sebelah Tenai bersempadan dengan Sungai Merah, iaitu Sungai Kelantan. Bukan Sungai Golok, taning Sungai Kelantan legeh tu deh. Dia morning yo boleh abang taning asli. Sebelah hulu sampai di Batu Belah Lenggong, Hulu Lenggong di bawah sana betung ni taning. Lepas tu kanun lah ni Hulu Lenggong, Kaleh Hulu, Gerik, duduk dalam Malaysia. Lepas tu akibat daripada perjanjian Anglo-Siamese Treaty oleh British dengan siye, pergi kerak di Bukit Betung. Wawi saudara mara kita Hulu Kelia Itek, Keruk, Hulu Perak, Gerik, Hulu Lenggong. Kena duduk jadi duduk dalam Hulu Perak. Ambil lorak-lorak kecek duduk ni lagi. Lepas tu orang lah sana Golok, sana Tabak. Dek orang Pasir Mah, Tanah Merah, Jeli. Tukang Tabak dulu. Pergi duduk dalam Malaysia. Jadi guna apa ni Sungai Golok. Tubik Tabak tu sepadan. Ni orang Anglo-Siamese ni orang putih dengan bakok buat. Lepas tu lek ni pula ni dia suk di Bukit Pisau tadi, suk di Cenok dengan suk di Nawi kat sana. Anda orang taning asli mana? Semua jabatan ni kena wi orang dalam ni yo. Orang bukan orang anak asal dalam ni tak boleh wi jabatan tu. Sebab dia ada menteri Melayu orang luar ke. Orang jenis luar ke mari duk taning, boleh bakar mereka, boleh ada mereka ada jabatan kerajaan bui, kena wi bahagian lain boleh. Dia bakar campur Cina, dia bakar Arab, dia bakar apa boleh. Boleh bakar orang taning dia suka dia bebas. Dia tak kikan boleh. Tapi tak boleh pegang jabatan tentera. Wi kau orang lega, wi kau bakok set. Bukan tak harap. Deh, tapi kalau zaman ni lah, zaman ni dia tak kena wi kau orang taning sebab bakok titik bagi taning saja nak payah sungguh taning kita. Lagu itulah mudah-mudahan tak. Ni dalam konstitusi. Dalam Arat Tamanung taning hok nama Peraturan Pentadbiran 4 berlapis Kerajaan Melayu Patani. Ada 4 bab. Bab 1 bab Sultan sebelah kau. Bab yang kedua bab Pembesar Negeri. Ada 8 kau, 8 perkara. Bab yang ketiga bab Raja Daerah, apa panggil? Ada 11 perkara. Dan bab yang keempat bab Penghulu Mukim. Ada 7 perkara. Matra Kerajaan Tani. Ada cukup lagi tak? Ni tak apa lagi lah kita nak ngaji ni. Ni baru duk naik gaji hijau, naik takta baru-baru dah. Dah. Baru duk temu dengan bendahara Raja Sai mari tu dah sebab orang tak harap orang Tino nak mereka. Tapi baru Raja Hijau naik dah tu berlaku lagu tu dah. Okey tak ada apa. Bendahara Kayu Kelak dia panggil sudah. Syahdan kita baca satu parakah lagi lepas tu boleh ada kata habis untuk malam ni. Dah. Untuk malam ni dah. Lepas tu kita buka soalan dah. Jadi tolong tengok ke soalan dalam nung tak apa dah. Pilih-pilih ambil dalam hopio pun tak apa. Lepas tu tulis-tulis hitam lagi ataupun tanya bawah pun tak apa. Dan kita jawab. Sama sikit lagi. Syahdan
Adapun segala pekerjaan Seri Ammar Pahlawan dengan Raja Bima itu semuanya diketahui oleh peracau Raja Hijau. Arakian, pada suatu hari peracau pun semayam di penghadapan perempuan. Maka peracau pun bertitah kepada bentara suruh panggil Khatib Abdul Jabbar. Tu. Kau satu hari semayam ni duduk di Tamnak. Duduk dalam kota dia, duduk depan kalingan puak-puak perempuan, puak-puak tino le nang nai bagi dalam istana. Maka Raja Hijau ni waktu bil arah suruh orang dipanggil Khatib Abdul Jabbar. Tok Khatib Kerajaan Tani pada masa tu nama Khatib Abdul Jabbar. Maka hamba raja pun pergilah memanggil Khatib Abdul Jabbar. Setelah Khatib datang menghadap, maka titah peracau. Bawa orang giroyak kok Khatib nama Tok Khatib Abdul Jabbar kita email ni. Bukan mufti ni. Dok lagi ni. Mufti ni Syekh Sufiyuddin. Dah. Siapa pakai Ali, siapa pakai Ali. Ni Tok Khatib nama Abdul Jabbar. Jadi Abdul Jabbar pun marilah jumpa Raja Hijau dengan Khamsan arah Raja Hijau tu. Lepas tu dia kata kan Raja Hijau dia. Setelah Khatib datang menghadap, maka titah peracau. Raja Hijau kata kan, kita panggil Khatib ini, ada kita hendak pinta kepada Khatib. Ada nak minta tolong, ada nak dah, ada nak temu dah dengan Tok Khatib ni. Maka sembah Khatib, daulat tuanku, patik hamba yang hina di bawah duli yang maha mulia, barang yang ada kepada patik akan persembah ke bawah duli yang maha mulia. Ni gajah nak pinta ni mata nak apa-apa sekarang lah kepada Tok Khatib, nak gapo. Tok Khatib pun jawab dah lagu tu tadi dah. Arakian, maka peracau pun berangkat masuk dan Khatib pun bermohon pulang. Bawa royak lagu tu, gajah pun kelik masuk istana. Tok Khatib pun kelik semula. Saya mana tak ada kata apa lagi. Mari nak jumpa mata. Royak tu aku ada hal dengan mung ni, Tok Khatib. Pun sudah kata aku ada hal dengan mung, Tok Khatib pun kelik. Raja Hijau pun kelik masuk istana. Tok Khatib pun kelik. Syahadan. Antara 3 hari, maka Khatib pun dipanggil pula. Mari 3 hari pula, Raja Hijau pun panggil pula Tok Khatib masuk. Setelah Khatib datang, maka titah peracau kepada Khatib demikian juga. Mari pula 3 hari tu, 3 hari pula tu panggil. Raja pun kata lagi pula, maka sembah Khatib, patik hamba yang hina ke bawah duli, masakan dapat patik melalui titah duli yang maha mulia. Jikalau otak di dalam kepala patik sekalipun patik persembah ke bawah duli yang maha mulia. Lagu mana ni Tok Khatib kecek lebih-lebih ni dia. Gajah tak ada kecek po lagi. Tok Khatib ni pun kecek panjang dah sapangan. Lah amma ni duli bawah duli yang maha mulia. Otak amma ni pun kalau nak ke otak amma nak uwi otak pada raja. Oh gitu lalu. Syahadan, maka peracau pun diam lalu berangkat masuk. Tok Khatib kata lagu tu, kata raja nak gapo royak lah. Tapan otak amma ni amma nak bui kepada raja. Tapi berkata lagu tu dah, Raja Hijau berangkat. Bangun masuk kelik ke istana dia. Maka Khatib pun bermohon pulang. Tok Khatib pun kelik gi pula. Kelik gi pula. Itulah Tok Khatib Abdul Jabbar. 2 kali dah. Panggil mula-mula ya tak mau ada apa-apa sekarang ada demo ni. Sudah 4 kelik. Mari 3 hari pula suruh orang dipanggil Tok Khatib pula. Tok Khatib mari pula, Tok Khatib ya tak raja nak gapo, amma ni hina sekali di bawah raja. Siapa nak otak amma pun sekali pun amma nak bui kepada raja. Raja dengar lagu tu dah,
Tak ada kata apa, hundur klik pula. Kita baca sikit lagi. Dah. Hatta antara 5 hari khotib pun dipanggil pula. Panggil 5 hari. Hari 5 hari pula kena panggil pula tok khotib. Dah. Dan orang di pengadapan pun sunyi. Ada 6-7 orang juga pada masa itu. Orang duduk depan tu pun senyap. Senyap berat. Dah. Tak ada kata apa, ada 7 orang saja duduk di situ. Arakian, maka khotib pun datang menghadap peracau. Tok khotib pun pergi jumpa dengan Raja Hijau lah. Ni 5 hari dah ni, yang kali yang ketiga. Maka titah peracau demikian juga kepada khotib. Maka sembah khotib. Raja pun goyak pula kepada khotib. Khotib pun jawab, daulat tuanku, patik harapkan ampun beribu-ribu ampun. Patik ini hamba yang hina, menjunjungkan ayat pan di bawah cerpu duli yang maha mulia pagi dan petang. Jangankan daging darah patik tuanku kehendaki, nyawa patik sekalipun patik persembahkan ke bawah duli yang maha mulia. Mari rok ketiga lagu ni lah. Rok yang kedua atau otak pun sekali abang nak bui. Mari rok ni tak goyak kata daging darah lah kalau raja nak. Nyawa sekalipun patik nak sembah wi kepada raja. Gitu lalu. Dah, apa ni sangat raja duk nak apa kepada Tok Khotib Abdul Jabbar. Setelah peracau mendengar sembah khotib itu, maka titah peracau. Baru dengar lagu tu dah apa Raja Hijau kecek dah lah. Siapa kali yang ketiga dah ni? Dah, Raja Hijau katakan weh, itulah yang kita kehendaki pun. Allah, Raja Hijau ni cidik sungguh. Dia katakan, hak tu lah aku nak tu. Belum ada ni you tak kecek. Raja tak sebut pun. You know we orang lain sebut. Tu bijak orang Raja Hijau, Raja Tino Tani. Dia tak kecek. Mayu ya tak amal dah hang demo ni. Dengan demo ni Tok Khotib. Tok Khotib berarti dengar tak kecek. Tu baik. Bermari yang kedua apa? Panggil pula. Tak kata apa, tengok mata, masuk lagi. Ni panggil ku orang, ugut orang secara indirect. Pabik Tok Khotib pun apa dah raja nak kat aku ni. Rok mula-mula klik, rok dua kata anak otak aku nak wi. Jangan kata dia kali yang ketiga jangan kata daging darah lah, nyawa apa amu nak wi. Apa kata nyawa apa amu nak wi, Raja Hijau pun selalu dah. Itulah yang kita kehendaki pun. Syahadan. Setelah khotib mendengar titah peracau itu, maka khotib pun menyembah lalu bertelut menjunjung duli. Berdengar Raja Hijau kata lagu pun lutut turun tanah, maka kata dia katakan, yang nyawa patik ini persembah patiklah ke bawah duli yang maha mulia. Nyawa amor ni amor wi kepada raja dah. Dia pergi kata raja nak bunuh dia dah apa dah. Maka titah peracau Raja Hijau kata lagi pula, jikalau sungguh seperti sembah khotib ini, hendaklah khotib tikam Seri Amar Pahlawan itu di atas balai rum kita ini. Itu dia nak. Kada nak bunuh tu khotib, tapi Raja Hijau kata kalau sungguh supaya dia kata tadi tu khotib, mung tikelah Amar Seri Pahlawan dalam balai rum ni. Tu yang nak. Dah. Tetapi jangan dikatakan dengan suruh kita. Gimana? Mungkin ke Seri Amar Pahlawan orang cocok anak raja dulu. Tapi jangan goyak tak aku suruh mau. Mungkin dikes kat mu. Mana ni Raja Hijau? Dah. Nak kok mana? Maka sembah khotib, Tok Khotib kata ada. Daulat tuanku, mana titah patik junjung. Apa hak raja suruh? Amba nak laksana lah, dia kata. Arakian, maka peracau pun berangkat masuk dan khotib pun bermohon pulang. Jadi lagu tu Raja Hijau pun berangkat masuk, Tok Khotib pun
kelek. Maka itulah kisah tok bendahara kayu kelak Gajah Sai dengan Gajah Hijau, dan juga Khatib Abdul Jabbar dengan titahnya rajanya serah kepada dia suruh pergi bunuh tiga Seri Amal Pahlawan orang munafik wakwi Istana Tani Berdarah. InsyaAllah pada minggu depan kita mari tengok pula kata Tok Khatib Abdul Jabbar wak lagu mana dengan Seri Amal Pahlawan, dan gambar Tok Khatib tiket ataupun hukum bunuh Seri Amal Pahlawan ada dalam kitab Wendik the Cop yang saya jumpa dah. Kalau kita ingat pergi buka dalam Facebook saya Sang Sagara, saya pakai sarung tangan hok buka tu, ada kitab Wendik, cakap Wendik, dia lukis atas kayu boh dawat, lepas tu tepa turun kayu 412 tahun. Gambar orang duk bunuh di tani tu orang putih lukis. Dia tengok upacara hukum bunuh orang. Maka apa hok dalam kitab hikayat ni sebut, gambar hok Zohir pula ada 400 tahun dulu. Masya Allah. Tuhan melindungi. Tuhan taruh saka kita tengok hikayat orang sebut pada gambar apa boleh tengok. Dia buat gambar. Woi gopak orang duk pergi lepas tu hukum bunuh orang. Nanti dalam telefon saya ada. Saya nak hantar masuk dalam grup Salah Silah Patani. Hak saya buka dah dalam kitab asli cakap Wendik. Orang Belanda lukis. 412 tahun kita boleh di Amsterdam. Saya bukan hak saya, hak orang lain, tapi ya undang saya pergi tengok. Lepas tu kita tengok dah kitab tu gambar, lepas tu tulis-tulis siapa banyak. Hak tu kita tak baca. Nanti habis hikayat Patani, kita akan baca hak cakap Wendik. Walaupun orang putih pun kita buat iktibar lah. Sungguh bahan lagu mana pun. Tapi kalau hikayat ni ulama tulis. Lagu tu lah. Setelah ada hukum bunuh ni, lepas tu kita tengok pula peperangan pertama hak Raja Hijau perang dengan Sia. Kali mula-mula hak kata 40,000 hak tangan kita tadi siapa adalah. Lepas tu Taning pun kena berdepan adalah dengan tentera Sia kali pertama hak perang rumah. Lagu mana nak berlaku, perang di mana, orang Taning guna teori lagu mana kita boleh belajar. Lebih-lebih lagi orang kita zaman lah ni dulu kata ni buat lagu mana boleh benar. Ya ada cara dia, kita masa nak suka kalau goyang. Orang tani pelik juga, ada teknik macam tu. Kalau saya yang boleh-boleh agak teknik panggil teknik pecah dapur. Teknik pecah dapur. Nanti atas lagi lagu mana teknik pecah dapur dia. Tak apalah, nanti minggu depan kita akan tengok. Gajah Hijau ni hijau. Dan kalau kita buat iktibar daripada hijau tadi, kena ingatlah jabatan bahagian tentera ni dia kena kau ikut asli tani tadi. Maksud orang anak tani asli kena pergi benda tu. Ni jamin kerja tani dulu. Dan juga orang tani ni jelas tak deraka. Kalau kita tengok oleh jarah tani, ambil jak tani berdaulah suk siapa suk orang tani tak deraka. Mana tu dia tak jatuh ketua dia. Dia tak berontak, dia tak rata faham. Dia tak suka dia, dia kecek. Kita bukan perangai orang lain, orang asing. Tak suka dia jatuh. Pesing tali baru. Pesing munafik ni bukan perangai tanding lah kalau dalam jarah dulu. Lalu tu kalau kita ada juga rasa lagu tu sikit-sikit tu, boleh ada kita ni masuk rasuk benda lain. Kalau kita tanding asli, tak ada lagu tu. Lejarah ke? Lejarah sebut lagu tu. Habis lejarah ambil jak tanding buat kaja su siapa tanding jatuh ni tak biasa pernah ada kena diguling kaja tanding. Negeri lain pun, negeri Jala, negeri Nocik Ganggi, Jering, negeri Legeh, Remet, Lubeh pun tak biasa ada dalam catatan. Bukan kata ulama kata tulis benda baik dah. Benda tak molek pun banyak lah jarah kita dulu. Tapi jatuh ke pala, jatuh ke orang, makan gu, makan pala, bukan perangatan ni. Ni dah. Dan juga kalau kita tengok seraginya orang tani pesen tak kecek. Ada gapo kalau orang ada ketua. Dia tak mahu salah mulut kata dia di mana orang tani kan dia ikut. Dia tak kecek. Tengok Raja Hijau dengan bendahara tak kecek, lepakan saja ni pahal.
Kalau kecek takut salah ke mana, orang lain ramai gitu di bawah. Habis tak boleh kecek weh. Dah, ni saya pun royak sikit lah. Dah, sebab lo ni pun duk lepas berita ke saya kata ni saya ni kena corona. Covid corona. Duk gege yo ke kampung halaman rumah saya ke takut bila ustaz saya ni kata kena corona. Sebab orang duk lepas kau lah. Kalau kena corona dah ke, amo nak mari duk gagah lagu ni kedak, gaya makan mikir sikit dah. Lo ni ko kita nanya kau ke dakwah. Lo tak beli. Bakal lari tak apa masuk dekat sebab dia kata corona. Ni bukan apa dah. Kalau kita tak ada setik sampai canjak, panggil tak ada otak pemikiran, kita gaduh doa je nak buat kita ni pecah belah. Lalu sungguh corona ni mengebok sungguh, rabak sungguh. Kita pun kena ada cara-cara melindungi. Dia basuh tangan, dia tak boleh tempat orang ramai, tapi bukan siapa nak kita tak masuk rapat supaya orang haram gitu kan. Supaya orang ada masuk masjid gitu kan. Bukan siapa tahu tu lah nak buat kita pecah belah. Lalu tu saya nak royak sikit lah tentang saya ni. Saya ni masuk Malaysia tanggal 9. Orang wakjo tu tanggal 2 sudah 47. Jadi saya masuk tanggal 9 lakoh dang atau omong jelas tu tak boleh jadilah. Kata saya nak gijo tu tak boleh jadi. Dan juga saya ni duk sihat molek. Walaupun orang lepas kata kena covid corona nak buat ngebok ke kampung, ahli-ahli kampung saya dan juga orang lain lagi pun dah tengoklah bahawa sebenarnya nama-nama hak tubik tu tak ada langsung nama hak orang pergi dakwah. Dah, nama kok lain belaka, maka kita jangan jadi mene orang lah. Dan kita duk jadi jedik sikitlah, gitulah. Ha corona lagi kita jaga kesihatan kita, cuci bersih dan kita amal. Kita semaya berdoa wijah bala ni pada kita tu lah hak moleknya. Ada lagi masa 10 minit untuk buat solat. Kalau ada solat bawah ni ramai ni, puluh-puluh orang. Dah. Puluh-puluh orang ni ramai ni, puluh-puluh orang. Ada gapo nak tanya weh? Tanyalah. Ataupun ada gapo dalil tu nak tanya, pada mau tanya dah. Dah. Baju batik comel. Ani bukan tanya ni. Dah. Ni puji saya, terima kasih dah. Baju batik comel ni pun orang wi juga. Gapo maksud kayu kelak? Okey, satu. Jangan percaya ke orang luar. Cerak, amo tak percaya dekat orang luar. Terima kasih. Siapakah Cik Siti Wekemel Kelantan? Dan bersakut apa dengan taning? Apa ni bahasa Cina ada sanam ruk miki sanam ruk kap ti naiban. Okey. Benda ada kayu kelak, Cik Siti Wekemel sanam ruk. Okey. Kalau kita tengok Cik Siti Wekemel, dah. Cik Siti Wekemel ni adalah seorang pemerintah negeri Kelantan. Cik Siti Wekemel orang Tino, negeri Cik Siti Wekemel. Cik Siti Wekemel ni dah. Kalau kita tengok yo lagi ni, yo karuk saruk jauh gigi ke siapa ke kok ngafuk Wali Songo. Dah sebab kalau apa ni pengasah mula-mula Wali Songo tu yang nikah dengan orang Tino ada 3. Putri Malahawati, Hayati, apa ni anak Raja Campa, lepas tu adik ke siapa hak Cik Siti Wekemel. Cik Siti Wekemel ni mari taning dulu. Lepas tu ada seorang lagi nama Putri Sakdong, panjang lagi. Jadi cerita dia ni buat mari taning juga pergi di Kelantan, lepas tu pergi jadi pengasah kerajaan Kelantan besar pula. Lepas tu cerita banyak pula hafak dinasti-dinasti keturunan-keturunan Raja Kelantan purba dulu. Pemerintah di Kelantan pula. Kelantan tu banyak pula. Negeri Kelantan sebenarnya dia raja banyak pula. Ada Jembal, ada Banggol, ada Kampung Laut, ada Jeram. Gitu dah. Tu hak Kelantan pula. Nanti lepas belakang-belakang ni ada sebut juga dah hak Kelantan. Apa ni tempat pergi. Dah, tempat pergi ada mana nanti. Kalau kita tengok kerajaan Taning, apa ni markah askar hok besar kali hok Taningnya, Taning ni iaitu markas Beruas. Kita gambar tu di Beruah, kampung Beruah dulu. Ya ada sungai masuk tepi sejek dah. Allah ni dah. Dulu ya sungai besar panjang ya teluk. Teluk luah dalai tu dulu. Teluk luah, lepas tu ya ada kalesuk sampai di Bukit Kerening.
Tempat dalam nu beruah. Situ tempat cok, tempat parking, tempat letak kapal laut peretan ni. Duduk situ. Lah jarah ni sebut jelas. Kata duduk di beruah. Ni kita sebut duduk di beruah. Tapi kerana hari ni jadi lagu tu sebab wadi gua 100 tahun 400 tahun dah tu dia sepek dah lah jadi dia berubah. Jadi kering, jadi air sungai saja lo. Teluk tak ada. Jadi telaga hudan lah ni sebab nak kecek banjir tak boleh juga sebab yo kita lah sakut dengan perut gegem sebab yo ada kukan kapal pun. Jadi mampu pula tu. Kalau alam dah boleh banjir kau tu boleh kecek. Jadi habis itu. Pasal lagi juga mari buka pula kali yang kedua satu lagi markah besar iaitu buka di batas kubu. Batas kubu tu bahagian tentera darat hok kerajaan ni. Duduk di batas kubu. Duduk di batas kubu. Batas kubu ni jalan bermain nak tubik pas manis Setampung sakotai ke tampung sakabung tu mayo kok satu lah. Tu batas kubu tentera darat. Situ. Dan juga askar istana tak ada sebab taning dia tak ambil askar duduk main gelewak Lebana. Lebana dia dah temenggung je. Bo nak pergi tu baik. Sebab taning dia tak pernah pergi di rumah. Kalau tahu tak orang mari dia tu baik di luar lalu dah. Pergi tunggu di cenok. Dia tak pergi di rumah dia. Dia pergi di luar rumah. Tu istilah kata ni. Saya kalau rumah ni kena rumah kita, kena anak bini kita gitu semua, dia luar sikit dia main. Lepas tu lepas tu bawa mari zaman Raja Biru, Raja Hijau buka di batas kubu. Kalau di beruah tu hak lama-lama dah, hak tu nenek dia lagi. Raja Etani asli. Raja Hijau buka pada batas kubu buka selagi. Raja Biru gi buka di Cenok. Lo ni duk di ban Suan Kong Pilak. Lo ni gaya hak itu duk girama lo ni. Situ panggil kubu laut Benteng Biru. Kubu laut Benteng Biru. Situ lagi. Bawa mari zaman Raja Ungu. Raja Biru tadi dia buat situ tu untuk nak teh laut. Bermaknanya sebelum orang belayar musuh mari kat laut nak pergi sapat tani, sini tubik kita dulu tengah laut. Dia pergi kat laut, orang tani bijak pergi kat laut. Kat darat dia kurang, kat laut dia bijak. Kita dulu habis jawab benteng situ tu. Benteng Biru panggil. Kubu laut Benteng Biru. Dia ni ramah ke bakat dogi. Saya pun dogi, orang lain pun dogi ramah situ. Lepas tu hak kekal pula. Hak kekal pula. Hak kekal pula kebanyakan medan pertaning ni dia nak duduk sebelah barat. Kalau kita tengok dia buka di lorong Malim Aji. Lorong Malim Aji nama dia lah kita. Duk mana lorong Malim Aji? Lorong Malim Aji ni duk dekat-dekat kampung Gelong Gajah. Gelong Gajah mana bukit? Nakik. Nak bukit. Gelong Gajah, Klong Chang kat Opo dah. Situ. Situ ada, pas situ ada gajah. Pas situ ni fok bara-bara banyak situ. Fok bara-bara. Hok masuk kalingan tani. Fok Gelong Gajah. Pak muka nak baga-baga sikit dari situ, gitu situ ramai. Yo lain dengan Cina tu dari mana? Pak situ pak bakar arak, hok capung dengan tani dah tu nak hidup di Gelong Gajah ni. Situ ada satu camp. Sebab jalan nak pergi tani dulu bukan jalan ke dalam kota Ujung tu. Kalau kau lak, tak kau lak terus. Kampung kau tepi lak pergi dengan perahu. Dulu kalau jalan-jalan kakinya, dia mari ikut Klongek. Mari ikut Klongek, lakoh sepadan mari tato. Tonun tu kampung sepadan tu, tato kampung Siap, tonun tu tendong kampung Melayu. Lo ni tak ada di kampung Siap ni. Takoh dang situ dah. Kau mikir. Jalan mari siapa di Cenok. Di Cenok tu di Nawi. Lakoh cabe di Nawi, lakoh Ketok, cabe di Bekok. Situ panggil Wangto. Wangto tu adalah kota Cenok asli. Bukan Cenok di Cenok Banan. Cenok Banan tu Bano kan ni. Bano, kampung Seluk, kampung Surah. Kampung Kokek, kampung Langgar. Kosah ni kampung Nayu, ni bukan. Pusura ni dah, bukan. Dia duduk di Cenok di sebaya sungai tu dia sungai gitu baik di. Tubik gitu baik di Sekop. Tengok mai. Dia tak suka sungai so gini. Kau sebayon, dia gitu baik di Tiba.
Sungai yo banyak. Tali ya sungai. Tu cenok. Cenok situ ya ada gajah cenok. Gajah cenok ni dah nanti teh mula-mula. Gajah cenok ni ketika tani pecah ni, fok korobat gajah cenok semua ni yo lari giduk di Jitera. Jitera belah Kedah. Lepas tu giduk di Perlek. Yo lain dengan fok tiba. Dengan fok jala. Fok tiba dengan fok jala, bawa pecah taning yo lari giduk di Pendang. Kedah juga Pendang. Pendang, naik ke Pendang, pokok seno Pedu, tu fok jala dengan fok tiba. Gajah Melayu tu. Tapi habis buat tu. Gajah nocik lari bekuk belum. Gajah remeh pergi ke Hulu Perak. Gajah legeh pergi masuk Kelantan. Gajah Telobel pergi Terengganu. Gajah Tani pergi Kota Baru. Pergi belakang lah. Kalau ada pun biar-biar sikit nusuk ke hutan atas lah. Tu hal gajah tu semula dah. Di kelas gajah, lepas tu dalam kitab sebut jelas pula di Kampung Pial. Di Kampung Pial, bukan Pial me deh. Pial ataje jamu tu bukan. Pial ni iaitu Pial di Sebaya. Pial ni Bantian dekat Kitore, dekat Bandung. Sekosah tu dah. Ayo ada di Pial. Lepas tu saya kita buat kedai dah Pial tu tempat dia. Tempat kota raja ada di Pial tu. Duk dia buat. Ada duk dalam wak. Duk dalam wak tu dah ni kita pergi baru ni duk balah reggae lah deh dengan Tok Cas situ. Sebab kubur ada, batu-batu yang dulu pun ada. Dah di Pial tu tempat dulu hok di Pial. Situ kai besar. Dan kai situ tu ada lah catat teh Raja Ungu pergi tu kan. Kata tentera tani ambil air penawar di Bero, berjalan lagi di Gua Langa Kokpo. Lepas tu pergi di Pial, pergi nanok situ sebelum lagi pergi Cenok. Dah. Lepas tu kai soraginya duk di Bantrap. Di Natap tepi laut soragi. Ni hok besar-besar di Gote, hok belah lek barat. Di Bantrap. Natap. Natap lek sana benteng laut Raja Biru lagi duk di Bantrap. Ngono. Mahpur. Dia jadi. Kalau sebelah ni pula dah sebelah laut dah dia ada pula setepak lagi hok fok kok tepi laut lagi iaitu berlaku di Bukit Timun. Demo dak berkata Bukit Timun ni Bukit Timun Wah Timun Kuan Timun bahasa saya panggil. Tapi dia Bukit Timun Wah Timun dulu. Kalau tengok lagi kitab tulis bekat tepat timur. Kan timur. Dia kampung Pereh dah tu. Kampung Pereh. Lepas tu kampung timur. Dia timur ni Pereh. Dia sakut lagu tu sebenarnya. Sebab dia main kok ada sungai getok tu. Payah gitu baik kok kala tajir dah. Gitu baik kok pulau ni kampung lah kok tu sah tu. Tapi dia tempat timur, Bukit Timur dengan Pereh. Kita jadi Timur dan jadi Bukit Wah Timun, Kuan Timun. Tu bahasa siamisasi lah. Tapi sebenarnya Bukit Timur tu. Dah ni sebab dia tulis lagu tu. Supaya kalau kita hak tulis Abang Pelamo tu. Dah, lah kita ada kita baca dah orang yang lepas dulu. Jadi kita tak panggil Abang Pelamo. Kuala Kanemo ke apa? Lagu tu atau berdeh besar jatuh situ tu. Dekat ada sana Rusmile ada situ. Lepas tu kalau belah lek laut ni tak sebimbang. Tani dia tak bimbang mana lek laut. Sebab kalau kita tengok zaman Raja Ungu pula dah. Kalau berkah laut di beruah dalam dah, Raja Ungu ni suruh orang situ tu buat benda. Buat tandak batu di Bukit Geger, Bukit Tereneng. Sapangan boleh buat air tawar turun, kawasan Geger, kawasan Cok Hak, kawasan Mari Beruah boleh buat benda. Tak ada lah. Tanah semenanjung tanah benda suk rapat kalau. Benda tu bukan apa kawasan tu kawasan kalau kita banding dah ni enggak super kain kayu. You kampung besar Sungai Tambung lalu dah. Jadi fok situ tu fok buat benda untuk jamu askar. Geger Cok Hak buah. Benda celah tu. Dia motor benda baru buat yo 20 tahun baru. Dulu yo bekas lama dah. Benda tak buat sawah pun buat padi rumah. Zaman dulu. Tempat lama dah oleh kita sebut dah.
Lepas tu kolek lubai kolek lagi tu ya tak ada lah tempat medan perai banyak ke kita perai kat darat dengan perai le teluk tani tu ya. Soalan lagi dah. Ada 2 minit dah ni, 3 minit dah habis dah. Raja Hijau ada suami dak? Nama apa? Ada anak dak? Mengikut dalam kitab mengatakan bahawa Raja Hijau tak ada suami. Tetapi Raja ada anak angkat. Anak merah ada. Mana kalau kita tengok nama Tuan Putih, Raja Putih. Raja Putih. Lepas tu nama apa nama Raja Putih? Lepas tu tapi baru ni kita jumpa dengan orang sore dia kata ya tu bakal Raja Hijau. Saya pun nak jawab kata wallahu a'lam lah dah. Takut dia ada bercan lain, ada benda lain lagi. Oh ya duk begitu tahulah kita nak nafi pun tak boleh sebab dia kata sungguh-sungguh dia ada. Tapi duduk di Malaysia. Duduk di Malaysia. Jumpa dengan saya. Duduk kot ni lah di sana betul sikit. Dia mengaku gitu-gitulah Raja Hijau. Dah. Dia orang besar juga di Polis. Tak apalah kalau jumpa pula, insya-Allah jumpa pula. Ya terkena apa ya itu Raja Hijau. Payah rasa etan dia tinggi benar. Ya boleh. Parti no. Dah kalau dengar sini juga mari jumpa saya lah sikit dah. Kita boleh betulkan lagi, boleh jadi sungguh. Jadi hak dia. Tapi dalam kitab ni tak sebut kata Raja Hijau ni bersuami. Kalau-kalunya ada tok laki susu-susu wallahu a'lam. Dah kita nak tak wani nak royak lah waktu tu. Tapi dalam kitab tak ada dah. Kawasan takluk Raja Hijau. Zaman hok luah kalinya zaman Raja Ungu luah kali. Sebab dalam pengsawadan ataupun masa Melayu panggil hikayat negeri Patalung, Raja Etaning hatta orang ikuti asyik 40 tahun di Patalung. Ketika tu dia Raja Melayu, habis kau tu dia nak wi anak dia nikah dengan Raja Patalung tu. Raja Kuning, mine dah bercicing dah tu. Bo nampak tak lagi Patalung nak mehti gitu kau lain cabut cicing nikah dengan Johor. Tu ada lagi tak. Sebab Patalung makan wah tani dah, 40 tahun. Jamik ungu. Bo jamik kuning tu segera baru tu baik, Patalung pun tu baik. 40 tahun je dengan tani. Lek bawah ni siapa di Besuk. Kelantan Besuk kau ni mengisi apa di Patalung ni di bawah kerajaan bagi gabungan kerajaan petani besar. Kerajaan petani besar bawah Raja Ungu. Raja Hijau ni dak lagi baru duk kawasan ni aku duk dia. Goro duk ngajadah Kelantan bawah dia lagi. Keturunan yang setia kepada raja sekarang ada di mana? Tahu di mana? Nah. Keturunan yang setia kepada raja sekarang ada di mana? Keturunan mana? Nah, keturunan hak setia kepada raja banyak. Keturunan hak setia kepada taning pun banyak. Tapi kalau keturunan Alung In dengan Wan Jaharullah, nah, hak Wan Jaharullah ni ya Fak Wali. Bawa lepas pada tu Fak Yo ni habis pindah ni Fak ni pindah. Tapi pindah pergi ke Mekah, pindah pergi ke Jawa, pindah pergi ke tanah Melayu pun lain. Tapi ada juga klik mari semula. Ni Fak tu guru banyak boleh baca. Dah. Tapi ada Fak bakar-bakar iyalah bukan semua untuk guru amai sini. Lepas tu Fak Alung In lagi ni orang panggil Fak hak kawasan dalam ni. Dah. Iaitu talie ni oyak tepat tu. Tali tani masuk ke dalam ni dia gisuk dirakak. Fak Lekning ni kalau kita tengok kok Fak Chong Rak Pakdi. Kalau dengar kesek dia dengar sungguh. Dia kata lagu mana lagu tu. Dia kata lagu mana lagu tu zaman dulu. Dia turut sungguh raja. Raja kata lagu tu sebab orang hak duk dalam sungguh tani. Tapi ketika tani pecah dan juga ketika apa ni siya ni gi igat ambil orang 4000 orang ni dia ambil turut sungai tu, dia ambil orang hak tok setia ni. Siapa di rakak tu ya ada raja rakak hak tangi. Raja rakak tangi, raja rakak pada tu nama kalau tak ingat. Tapi ada raja rakak tu minta ampun. Dah minta ampun. Dah. Lepas tu bakar ni hak tok setia ni minta maaf dah. Inbox suku dalam Facebook peribadi saya pernah jawab. Dia tak boleh juga sebab kita sebut peribadi orang okay? Dia takutnya
takutnya jadi ni tanya hok tak sedia. Kau tanya tebako mana hok dulu hok halang tanding set. Gege-geo lah. Dah kita kena bezalah benda zaman dulu. Tak suka dengan anak cucu yang hari ini tak suka. Dah kena bezalah. Tapi kalau hok molek ni biasanya tok guru ni yo doa. Doa lah dah yo doa anak cucuku molek gi sampai bila-bila. Raja pun doa lagu tu habis Syekh Said ni tulis kitab tarikh mula-mula lagu tu dah. Dia bersumpah. Kata anak cucu Raja Taning dah bakal molek Taning nak kekal lagi sampai hari kiamat. Kerana akhirnya Taning tu akan jadi Patani Darussalam. Tu tadi kitab tarikh Patani. Dia tak ya Taning dia kena sudi Patani Darussalam. Dan bakal Taning bakal molek Taning bakal Raja Taning nak kekal sampai hari kiamat. Tu Syekh Said Al-Basisa Al-Yamani tulis kitab. Hak Syekh Dak tulis pula Selinai Baru. Wallahu alam. Nah, patu baka molek ni kita nanti tengoklah. Nah. Tapi dia baka tok guru ni ada tak soalannya? Ada. Gajah kuning dengan gajah hijau kena ranya. Gajah kuning anak saudara gajah hijau. Dia gajah hijau, biru, ungu. 3 beradik. Lepas tu ada seorang lagi, adik pada ungu. Tapi dia mati kecil. Mati kecil emas. Jadi hak mati kecil tu maka tak adalah dengan masa tu. Maka insya-Allah kita jumpa minggu depan, kita mari tengok kata Khatib Abdul Jabbar buat lagu mana dengan Seri Amal Pahlawan dan juga persiapan Taning persiapan Taning nak gomo dalam nak musuh dengan Sia kali mula-mula lepas dia tu lagu mana. Kita bakal mari cari ilmu sini, iktibar sini. Semoga kita boleh temu kekuatan ke dulu, kita boleh ikut kelemahan ke dulu, kita boleh tinggal jangan berlaku dalam kita. Inilah tujuan kita belajar sejarah Taning kita untuk kita kena jarah, kena jati diri seperti mana Syekh Daud Al-Fatani pesan mari katanya, bukan pesan mari saya, catat dalam kitab dia, tanpa akal bagi orang yang tak kenal jati diri. Kalau kita nak jadi orang yang ada akal, maka kita kena jati diri. Maka malam ni sekarang ni saja, insya-Allah. Jumpa pula minggu depan, hari Senin malam Selasa. Malam ni saya masih sihat. Insya-Allah kita bakal berdoa lah. Bukan doa untuk saya saja, orang lain lagi tu bakal doa bagi kita ni sihat dan selamat, dan kita boleh bakti kepada agama kita, bangsa kita, tanah air kita dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah.